Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan sama-sama berkongsi ilmu sebagai panduan untuk kita kehidupan kita di dunia di akhirat insya-Allah. Baik, pada pagi yang mulia ini insya-Allah, sebelum saya teruskan dengan kuliah tafsir kita, ingin saya bacakan sedikit nukilan ataupun pendapat ataupun kata-kata salah seorang tabi'in yang ada di dalam sebuah kitab Siyatul Qulub. Kitab itu bernama Siyatul Qulub karangan Dr. Ain Abdullah Al-Qurni. Dr. Ain Abdullah Al-Qurni memasukkan dalam kitabnya berkaitan dengan kata-kata seorang tabi'in. Tabi'in ini bernama Aswad bin Yazid An-Nakhai. Aswad bin Yazid An-Nakhai ini adalah merupakan salah seorang tabi'in. Kalau kita sebut tabi'in, tabi'in itu bermaksud orang-orang yang pernah hidup sezaman dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang muslim, yang sampai meninggal dan juga muslim dan tak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tabi'in. Kalau tabi'in pula ialah orang yang pernah hidup sezaman dengan tabi'in itu tadi dan tak sempat berjumpa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tabi'in. Baik. Tabi'in yang bernama Aswad bin Yazid ini, dia adalah merupakan salah seorang yang rajin berpuasa. Ya, rajin puasa sunat. Kalau wajib itu telahlah puasa Ramadan, rajin puasa sunat. Jadi satu ketika orang berkata kepada dia, pada Aswad bin Yazid ini, orang kata pada dia, berilah keringanan pada dirimu supaya jangan puasa keras, lebih macam tu. Orang kata kat dia, berilah keringanan pada dirimu dari berpuasa. Lalu apa jawapan Aswad itu tadi? Jawapannya dengan pertanyaan. Ya. Dia bertanya apa? Jika aku telah berada di dalam kubur, kira-kira siapa yang akan berpuasa untukku? Dia kata, kalau aku dah masuk dalam kubur dan meninggal, siapa yang akan berpuasa untukku? Pertanyaannya. Kemudian dia lanjutkan lagi, siapa yang akan solat untukku kalau aku dah berada di dalam kubur? Kemudian, jika aku dah berada di dalam kubur, siapa yang akan membacakan Al-Quran bagi pihak diriku? Kemudian dia melanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sabah, menjawab pertanyaan itu. Kita kalau tanya satu soalan, jadi biasanya kita jawab satu jawapan je, betul? Aswad bin Yazid ni ditanya soalan, satu soalan dijawab dengan soalan juga, kemudian soalan itu pun panjang lebar, kemudian ada jawapannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl innahum kanu fi syakkin murib. Maksudnya, dan
dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingin, sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Maksudnya, bila dah masuk dalam kubur, kita dihalangi dah untuk buat apa pun. Makanya saya dah sebut itu, bila masuk alam kubur, alam itu dinamakan alam barzakh. Barzakh itu bermaksud dinding, alam yang ada dinding. Ulama kata dinding apa? Bila kamu masuk dalam alam barzakh, dia ada dinding. Dinding itu menghalang kamu untuk hidup semula di dunia, dan dinding itu juga menghalang kamu yang keduanya untuk pergi ke akhirat. Tak boleh nak pergi ke akhirat lagi, nak hidup kat dunia pun tak boleh lagi. Duduk pada situ dulu. Itu dinamakan alam barzakh. Kemudian dilanjutkan, sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Dilanjutkan, maksudnya dalam ayat ini, ramai manusia waktu kat dunia dia berada di dalam keraguan. Ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu tentang azab kubur, ragu-ragu tentang neraka, ragu-ragu tentang segala macam nikmat syurga, ragu-ragu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan janji atau pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan pertanyaan lagi. Lepas dibacakan ayat tersebut, Aswad bin Yazid ini tadi, dia kemukakan pertanyaan lagi dalam kitab tersebut, kitab Siyatul Qulub tu. Dia kata, apakah kamu pernah melihat seorang mayat yang berada di dalam kubur itu mengerjakan solat? Pernah tengok tak orang dalam kubur semayang? Kemudian lagi, dia tanya lagi, apakah kamu pernah melihat seorang mayat yang berada dalam kubur itu berpuasa? Tidak pernah. Kemudian lagi yang terakhir, dinyatakan dengan persoalan juga, apakah kamu pernah melihat seorang mayat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur? Pernah tengok? Pak Haji pernah? Pernah tengok? Di kubur orang solat di situ, orang puasa, dengar orang berzikir dan subhanallah, alhamdulillah. Tak ada, tak pernah. Makanya kesimpulannya dari pertanyaan itu tadi dan jawapan yang diberikan oleh Aswad bin Yazid yang rajin berpuasa itu tadi, kesimpulannya bagi diri kita ialah bila kita berada di dunia ini, maka rebutlah peluang sebanyak-banyaknya untuk buat segala kebaikan, untuk belajar ilmu pun begitu juga. Ulurlah di dunia. Bila masuk dalam kubur tu, tak ada lagi dah yang namanya kuliah kuliah subuh ke kuliah maghrib ke, tak ada lagi dah Makanya ulama terdahulu sangat-sangat mementingkan masa hidup di dunia ini dibuat ataupun diberamal dengan sebaik mungkin. Seperti mana saya bawakan juga di sini ialah sedikit berkaitan dengan perkara tersebut di dalam kitab Ya Ayyuhal Walad ataupun Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini adalah merupakan kitab karangan Imam Ghazali. Ada seorang anak murid dia bertanya tentang beberapa soalan kepada Imam Ghazali. Jadi dia jawab soalan yang ditanyakan oleh anak murid dia itu dengan nukilan-nukilan, warkah-warkah, dan namalah dia sekarang ini kitab tersebut Ayyuhal Walad. Di antaranya ialah berkaitan dengan menahan hawa nafsu. Dia kata di sini, sesungguhnya aku melihat, Imam Ghazali kata, dia mengutip pandangan ataupun pendapat yang dikemukakan wasiat Imam Hatim mewasiatkan. Yang kedua, dia katanya, Imam Hatim kata, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendak nafsu tersebut. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Maksudnya, dan
adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhan yang nanti dan ia menahan nafsu daripada kehendaknya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahan nafsu dia daripada kehendaknya, maka akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala janjikan orang-orang yang meninggalkan kenikmatan hawa nafsu itu dan ini segala macam demi apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beramal soleh, maka tempatnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Imam Hatim mengatakan, apabila aku memikirkan ayat ini, maka timbullah satu keyakinan dalam hatiku bahawa Al-Quran itu adalah benar dan nafsu itu mesti dimusuhi. Nafsu mesti dimusuhi, lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh. Maksudnya Imam Hatim jadikan nafsu itu sebagai musuh. Dan aku berjuang bersungguh-sungguh untuk menentang nafsu tersebut, dan aku tidak memanjakannya sehingga ia tunduk kepadaku dan ia merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kena berjuang habis-habisan menundukkan hawa nafsu kita, dan insya-Allah apabila kita telah berjaya menundukkan hawa nafsu kita, kita akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memikirkan hal-hal yang lain-lain. Kemudian yang seterusnya, Imam Hatim menyatakan lagi, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya. Menahannya maksudnya tahan harta tu. Tahan tu tak apa, tak berzakat, tak bersedekah, tak berwakaf, dan tidak mahu menyumbangkannya. Itulah dia tak nak sumbangkan harta dia, ya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Dia kata, lalu aku fikir firman Allah SWT yang berbunyi. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96, wa ma 'indakum yanfad. Allah SWT berfirman, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Maksudnya, apa yang ada di sisimu akan habis. Akan habis. Apa yang ada di sisimu akan habis. Harta benda kita sebenarnya sikit-sikit akan habis. Duit yang kita simpan, kita guna, lama-lama habis, ya. Semua tu akan habis, ya. Firman Allah SWT. Dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Maksudnya harta benda kita, kalau kita kata dah habis pun, ya, ustaz yang kita habis hidup pun, data saya, duit saya tak habis pun, ya. Belum beranak, mana tak haji pun semua. Habis ujungnya habis juga. Hari kiamat nanti hancur juga, hancur lebur juga, ya. Harta benda kita tu, ya, tidak berguna satu pun, malah belum akhirat lagi, dan masuk alam barzah itu pun kadang-kadang tidak berguna lagi dah bagi kita, sebab kita tak boleh nak manfaatnya bagi kita. Yang boleh memanfaatkan ialah apa? Anak-anak kita, ya, keluarga kita. Jika seandainya mereka manfaatkan untuk kita juga, alhamdulillah. Tapi kalau untuk diri dia, malah kalau untuk perkara-perkara yang tak berfaedah, minta jauh lah. Na'udzubillah, minta jauh, ya. Kita tak nak macam tu. Kita tak harta benda yang kita tinggalkan tu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dapatlah manfaat kita di dalam kubur sana juga. Lalu dia kata, apabila lalu aku pun bila dengar, bila baca ayat tersebut, dia kata, Imam Hatim kata, lalu aku pun terus suka apa? Suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Jadi bila dah tadi dia kata, dia baca ayat firman Allah tadi, dia yakin betul-betul bahawa apa yang ada di sisi semua sebenarnya akan habis, akan habis. Maka dia kata, aku korbankan apa jua yang aku dapatkan dari harta benda dunia, dan aku suka memberikannya di kalangan fakir miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah,
Kita kena bercampur lah Kerana bila dengar ayat ni, kita pun kena bersemangat untuk apa? Untuk suka mengorbankan apa yang kita ada, harta benda kita, untuk disumbangkan kepada fakir miskin, kepada orang lain, sumbangkan untuk kegunaan manfaat masjid, rumah-rumah Allah, untuk sekolah-sekolah agama, dan sebagainya, untuk segala macam kebaikan kita, sumbangkan harta kita. Maksudnya kena korbankan harta kita. Yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya pengikut, lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya itu. Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak pinak, lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu dari kemampuan merompak hak orang lain, ambil hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu dari sebab banyak membuang-buang harta, melakukan perbuatan kebajikan dan keterlaluan dalam berbelanja. Lalu dia kata, berkaitan dengan perkara tersebut itu tadi, dia lihat bahawa orang yang menyangka bahawa banyak pengikut itu, itulah satu kemuliaan. Banyak harta, itu satu kemuliaan. Bazirkan harta untuk itu, untuk ini sebagainya, benda yang terfaedah itu satu kemuliaan pada dia, satu kemegahan, satu keagungan. Aku boleh buat, aku boleh bagi orang buat itu, buat ini, kena orang boleh pun, itu satu kemuliaan. Lalu dia kata apa? Aku memikirkan firman Allah SWT yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, ia bermaksud sesungguhnya orang sebenarnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah SWT. Orang yang mulia di sisi Allah SWT bukanlah orang yang banyak pengikut, bukanlah orang yang banyak anak, bukanlah orang yang banyak harta, bukanlah orang yang banyak harta itu dia bazir harta dia, buat itu, buat ini semua. Itu bukanlah satu kemuliaan pun. Sebenarnya kemuliaan yang sebenar-benarnya ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasil dari takwa itu dia akan membuahkan berkah ataupun barakah, berkat. Itu sebut berkat. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkat. Berkat itu bermaksud kita buat amal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan rezeki kepada kita, ketenangan kepada kita, dan segala kebaikan-kebaikan kepada kita. Itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia dapat apa? Dia dapat berkat, dapat barakah. Namun di sebalik takwa itu tadi, di sebalik taat itu, orang yang bertakwa, satu dia taat. Di sebalik taat itu ada orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat ini dia tak dapat berkah, tak dapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang ini dia akan rasa apa? Dia akan rasa tak pernah cukup. Dia akan rasa hati dia sentiasa gelisah, duduk tak tenang, ini tak tenang, apa semua, dapat duit pun tak tenang juga, dan sebagainya. Itu orang apa? Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dapat berkat. Dia kalau nak berkat itu kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah dah janji, semulia-mulia kamu, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tiap-tiap minggu tuan Imam Khatib sentiasa berpesan kepada kita supaya bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
Sebab apa? Sebab seandainya penduduk satu kampung, satu daerah itu, satu negeri, satu negara bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kampung tersebut, daerah tersebut, negeri tersebut, negara tersebut akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas baca ayat tersebut, Imam Hatim mengatakan, maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan, dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar, dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semuanya adalah palsu belaka. Sangkaan-sangkaan itu bermaksud yang pertama tadi, sangkaan mereka bahawa banyaknya pengikut kita yang paling mulia, banyaknya anak murid kitalah yang paling mulia, banyaknya orang yang ikut kita itu yang paling mulia, banyak yang harta benda kita itulah yang paling mulia. Sebenarnya yang paling mulia itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Imam Hatim dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling memaki, mengumpat, dan aku dapati hal ini disebabkan daripada apa? Sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Dia kata ramai orang memaki, umpat, sebab apa? Sebab mereka ni ada sifat yang namanya sifat hasad dengki. Dengki terhadap apa? Dengki terhadap harta, kedudukan ataupun ilmu ataupun kebolehan seseorang. Makanya dia akan umpat. Dia tak bagus aku boleh buat ini semua. Dia tu kan pandai pun tak pandai dulu sekolah pun tahu pandai seperti dengan aku sebenarnya kelas yang pertama ni nombor 1. Sebab apa? Sebab dengki. Kawan tu walaupun dia tak nombor 1 dalam kelas, nombor hujung dalam kelas, tengok rupanya dia tengok orang tu, kawan dia tu lebih kaya dari dia, serta dia lebih banyak dari dia. Yang dia ni nombor 1 dalam kelas, masuk universiti, bekerja, semua hebat dah kerjanya, tapi kurang segi hartanya. Maka dia ada hasad kat situ, timbul hasad. Maka dia kata, dia tu kan pandai sangat dulu pun, dia tak cantik pun, semua itu nasib dia. Itu umpat, tak boleh macam tu, sebab hasad itu tadi. Lalu dia kata apa? Lalu dia membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan perkara tersebut. Imam Hatim dia kata apa? Nahnu qasanna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Maksudnya, dan sesungguhnya kamilah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Kena yakin betul-betul sebenarnya dalam kehidupan kita ni, orang dapatkan sesuatu sebenarnya bukan kerana usaha dia sangat pun, bukan kerana usaha. Kerana apa? Kerana Allah SWT nak beri harta pada dia, kerana Allah SWT nak bagi ilmu pada dia, kerana Allah SWT nak berikan kelebihan kepada dia, maka dia ada harta, maka dia ada kelebihan. Sebab apa? Sebab Allah SWT yang bagi. Betul lah firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 ni, semuanya kami lah, Allah lah yang membahagikan segala sumber kehidupan tu di atas dunia ni, bukan manusia. Memang nanti doktor kata, tak payah usaha lah kalau macam tu. Tak, usaha kena usaha sebab kita sebagai manusia. Namun kemuncak usahanya, hasil dari usaha kita itu sebenarnya kena yakin betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, bila baca firman Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, kita tafsirkan ayat itu. Dia kata, maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada alam azali lagi. Oleh kerana itu, aku tidak pernah hasad akan sesiapa pun, dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jadi kita kena berlapang dada. Kita kena berlapang dada untuk apa? Untuk rasa bahawa pembahagian, kelebihan, harta benda ke, kedudukan ke, kemuliaan ke, ilmu ke, apa-apa juga kepada seseorang itu sebenarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah merupakan ketentuan
maka tak perlulah nak bersusah payah, susah hati sangat ya, berkaitan dengan perkara tersebut. Oh kenapa dia lebih daripada aku, oh kenapa dia dapat ini, aku tak, oh kenapa dia sihat, aku tak sihat, oh kenapa dia anak banyak, aku anak kurang, oh kenapa mereka ada anak, aku tak ada anak. Sebenarnya semua itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan percayalah, itu adalah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur semua itu. Insya-Allah ada sesuatu yang Allah akan bagi pada kita seandainya kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak dapat kat dunia, insya-Allah kita akan dapat di akhirat kelak ya. Baik, yang seterusnya, sesungguhnya dia kata, aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuhan. Dia kata dalam kitab Ayyuhal Waladi ya, mengutip pandangan Imam Hatim itu, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuhan kerana ada suatu tujuan atau suatu sebab. Dia tengok, dia kata manusia ni bermusuhan sebenarnya dia ada satu punca, satu sebab. Kalau tak ada sebab, tak ada sebab orang tu nak bermusuhan. Mesti ada satu sebab, mesti ada satu ketidakpuasan hati. Tak puas hati, oh ini kenapa macam ni, oh kenapa macam ni ya. Bila dia tak puas hati itu, barulah ditimbulnya permusuhan. Lalu dia kata, aku memikirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Fatir ayat 6, Inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Dia kata apa? Maksud dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu jadikanlah ia sebagai musuh. Maka dia kata apa? Maka aku membuat kesimpulan bahawa aku tidak perlu bermusuh dengan siapa pun. Bila dia dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, sesungguhnya syaitan tu yang sebenarnya musuh yang nyata bagimu ya. Kerana itu dia dijadikan sebagai musuh, sebab dia adalah musuh yang nyata bagimu. Bila begitu, dia kata tak ada sebab aku nak bermusuh dengan orang lain. Yang perlu aku musuhi siapa? Syaitan itu ya, syaitan. Maka dia kata, dia buat kesimpulan bahawa aku tidak perlu bermusuh dengan siapa pun selain hanya dengan syaitan dia. Bermusuh dengan syaitan, dengan wanita ya, takkan pernah sekali ya. Kemudian dia kata yang seterusnya, saya lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaganya untuk mencari makan dan sumber kehidupan, dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhah. Yang syubhah itu antara haram dengan halal ya? Dan yang haram, yang syubhah antara halal dengan haram itu dia ambil, yang haram pun dia ambil juga ya? Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi dalam surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dia kata, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tidak ada daripada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Taala. Dia kata, bila dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, Hatim mengatakan, maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Ini ulama sufi ya, ulama tasawuf ya, yakin betul-betul bahawa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia terus beribadah, mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus memutuskan harapannya daripada perkara-perkara dunia. Bagi kita sekarang bukan bermaksud kita tak perlu bekerja, nanti tak bekerja pula ya, tak pergi kerja, pejabat tak nak, semua tak nak. Tak, bekerja juga kena ingat bahawa bekerja itu boleh jadi ibadah apabila kita lakukan kerja itu kerana Allah Ta'ala. Buatlah juga apa benda kerja kita, niaga ke, kerja pejabat ke, kerja apa juga ya. Itu kalau kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari redha Allah
Subhanahu Wa Taala itu jadi ibadah, dan ditambah lagi ibadah-ibadah khusus yang kita buat, solat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, itu menambah lagi ya. Kemudian lagi yang terakhir ya, ini yang terakhir. Sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki sesuatu yang jadi pegangannya. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan. Ada orang menjadikan wang ringgit itu sebagai pegangan, dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Ada yang menjadikan harta atau kerajaan sebagai pegangan, dan ada pula yang menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, inna Allaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Maksudnya, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyampaikan segala urusannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar yang telah ditentukannya. Maka dia kata, bila begini Allah dah tentulah segala sesuatu untuk kita, maka dia kata, Imam Hatim kata, maka aku pun bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mencukupkan akan diriku, dan Allah Ta'ala itu ialah sebaik-baik tempat aku berserah ya. Itu menurut pandangan Imam Hatim ya. Ini orang ulama besar yang hidup dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mengikuti jalan-jalan mereka, insya-Allah ya. Baik, sekadar itu pada pagi ini sedikit perkongsian, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan apa yang lebih penting kita jadikan diri kita itu ya adalah orang yang bermakna dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sekian dulu, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.